Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Tuan Husain Kedah, ke-11-nya sama. Muka surat 4 daripada bawah. Ke-11-nya sama artinya mendengar Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawujud, yang berdiri ia dengan zat, yang mewajib ia bagi zat, akan kaunuhu sami'an, yang ta'aluk ia dengan mendengar, tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Lawannya as-samam, artinya tuli, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un alim, artinya bahawasanya Allah Ta'ala yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Kedua-belasnya basar, artinya melihat Allah Ta'ala. Lawannya al-umyu, artinya buta, iaitu mustahil. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawujud, yang berdiri ia dengan zat, yang mewajib bagi zat, akan kaunuhu basiran, yang ta'aluk ia dengan melihat sekalian yang mawujud ini, iaitu tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innahu bi'ibadihi khabirun basirun, artinya bahawasanya Allah Ta'ala dengan sekalian hambanya amat mengetahui lagi amat melihat. Ketiga-belasnya kalam, artinya berkata-kata Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawujud, yang berdiri dengan zat, yang mewajib bagi zat, akan kaunuhu mutakalliman, yang ta'aluk ia dengan barang yang ta'aluk dengan dia oleh ilmu, iaitu sekalian yang wajib dan yang mustahil dan yang harus, akan sebagai ta'aluk dilalah. Lawannya al-bukmu, artinya kelu, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, artinya telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan beberapa perkataan. Habis. Takat tu dulu. Sambung seterusnya ke-11-nya. Sifat yang ke-11 daripada 20 sifat. Macam biasa bawa 5 perkara. Perkara yang pertama, nama sifat. Nama sifat di sini sama, bukan sama air tanah tu. Itu pun sebenarnya bukan panggil sama sebenarnya dalam masalah fiqah. Itu panggil sertu. Sama ni kalau dalam masalah fiqah tu iaitu membasuh kulit binatang yang untuk nak diguna pakai, nak buat kompang ke apa ke, tu basuh tu dengan, tak kira basuh dengan air kapur ke apa ke, itu panggil sama. Ada pun basuh dengan air tanah tu yang sebab anjing sebab anjing babi tu, itu namanya sertu sebenarnya. Yang ni bukan yang tu. Yang ni sama ni sin mim ain, iaitu dengan makna dengar. Sam'un ataupun sama' pun boleh, sam'un pun boleh.
Yang kedua, erti. Perkara yang kedua, erti. Erti terjemah bahasa. Artinya samak tu mendengar. Mendengar siapa? Mendengar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu yang mendengar. Yang ketiganya makna. Kita baca dalam kitab. Kata muallif bermula maknanya nya samak. Balik domainnya ke samak. Bermula maknanya nya samak, iaitu satu sifat. Macam sebelum-sebelum ni kita belajar. Jadi maknanya samak itu adalah sifat yang maujud. Apa makna maujud? Jangan terbalik. Ada dan sungguh. Samak tu ada pada Allah dan sungguh. Beza, nak mudah fahamnya, bezakan dengan kita makhluk. Kita ada juga mendengar tu, tetapi tak sungguh. Maksud tak sungguh, mendengar kita terhad, banyak cacat celanya. Tak boleh dengar terlampau kuat, tak boleh dengar. Terlampau perlahan pun tak boleh dengar. Terlampau dekat dengan telinga pun tak boleh dengar. Terlampau jauh dengan telinga pun tak boleh dengar. Dan mendengar kita berhajat kepada gelombang. Ada gelombang baru boleh mendengar. Tak ada gelombang tak boleh mendengar. Lagi mendengar kita berhajat pada telinga. Ada telinga baru boleh dengar. Tak ada telinga tak boleh mendengar. Adapun Allah nafi semua tu. Tidak berhajat dengan telinga, tak berhajat dengan gelombang. Allah boleh mendengar jauh ke, dekat ke, terlampau kuat ke, terlampau perlahan ke. Tak payah kata terlampau perlahan. Dalam kitab-kitab syarahan yang lain, mendengar Allah walaupun tanpa bunyi. Tak ada bunyi pun Allah dengar. Kita dalam bunyi tak dengar dah. Tadi dengar suara ustaz, lama-lama senyap. Tidur punya. Memang tak dengar dah. Maujud. Itu maksud dia. Yang berdiri ia dengan zat. Maknanya sifat samak ni berdiri atas zat Allah Ta'ala. Yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu sami'an. Ni sifat lazim melazimi. Maknanya adanya samak, maka adalah kaunuhu sami'an. Mudah-mudah aja, kita dah belajar banyak kali dah. Okey, kemudian baru dia sebut yang ta'aluk ia. Beza macam yang semalam kan. Semalam sifat hayat tak sebut pun, selepas tu yang ta'aluk ia. Kerana menunjukkan sifat hayat semalam tak ada takluk. Tapi sifat yang ada takluk, susunan Syekh Hussein Nasir ni cantik. Lepas habis dia hurai kaunuhu tu, terus dia masuk yang ta'aluk ia. Lepas tu kita kena cari corak ataupun gaya penulisan pengarang kitab. Yang ta'aluk ia dengan mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Jadi mendengar Allah Ta'ala ni jatuh atas apa? Mendengar Allah Ta'ala itu jatuh atas yang wajib dan yang harus. Okey, baik. Persoalannya, apa dia ni yang wajib dan yang harus? Okey, maka jawabnya begini. Allah mendengar apa yang wajib baginya dan apa yang harus baginya. Faham tak? Maksud yang wajib baginya, apa yang wajib bagi Allah, Allah dengar. Maknanya apa yang mesti ada pada Allah tu Allah dengar. Dan Allah mendengar apa yang harus padanya. Harus maknanya apa saja yang Allah nak pilihan yang Allah nak buat ke tak nak buat, Allah dengar semua tu. Tapi persoalan yang timbul, kenapa tak disebut mustahil? Selalunya apitan dia kan wajib, mustahil, harus. Tapi sini dia sebut wajib, harus je. Ke tertinggal. Kitab dia tak akan tertinggal macam tu. Jadi bila dia tulis pasti ada maknanya di situ. Jadi mustahil tak ada, sebab mustahil tu tak masuk lah. Mustahil tu benda tak ada. Takkan Allah mendengar benda yang tak ada. Jadi kalau kita masukkan mustahil, maka rosak maknanya sifat Allah. Maknanya sifat samak tu jadi cacat balik pula. Jadi tak betul. Sebab apa? Kalau dia benda yang wajib ni, maknanya benda yang Allah cipta, yang memang ada. Allah cipta, Allah buat, benda tu ada. Kan? Yang harus pula benda yang terletak harus pada Allah, sama ada Allah nak buat atau Allah tak nak buat. Kan? Allah dengar. Tetapi tiba-tiba mustahil ni termasuk benda yang Allah tak buat. Allah tak cipta. Tiba-tiba Allah dengar benda dia tak cipta. Habis siapa yang cipta? Faham tak maksud dia? Benda tu Allah tak buat, tiba Allah dengar. Habis siapa yang buat? Jadi sebab tu perkara mustahil
tak masuk dalam ni. Dia bicara tentang mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus sahaja. Boleh jelas? Jadi kalau orang tanya kenapa tak ada mustahil, dia jawab dah. Baik. Lawannya as-samamu. As-samam. Somam ni pekak. Pernah dengar tak cerita tentang seorang wali namanya Hatim Al-Asam? Asam belakang tu bukan nama dia. Asam belakang tu makna pekak. Maknanya dalam bahasa Arab sebut Hatim Al-Asam. Terjemah Melayunya Hatim si pekak. Tapi sebut Arab sedap bunyi. Kan? Sebut Melayu jelek bunyi. Kan? Nak? Buh nama Syakir Al-Asam. Sedap nama. Maksud pekak. Jadi wali ni namanya Hatim Al-Asam. Hatim si pekak. Kenapa? Dia pekak ke? Tak, dia tak pekak sebenarnya. Tapi cerita dia, satu hari dia ni jenis orang mengajar lah, ulama, mengajar. Jadi ada satu orang perempuan datang jumpa dia, nak tanya soalan dekat dia. Tapi perempuan tu entah tengah excited sangat ke apa. Sebab dengan COVID-19 dah nak habis dah kan. Jadi dia pun tengah-tengah tanya terkentut. Tengah-tengah tanya soalan tu kepung topah. Nak bergoncang kain. Jadi bila terkentut dia malu sebab depan ulama tanya soalan. Contoh kita tengah tanya tok guru, melepas pula depan tu. Allah malu. Jadi dia terkelu. Tengah-tengah tanya tu senyap. Dia terdiam, tergamam. Jadi Hatim ni dengar lah. Dia bukan pekak, dia dengar kuat lah. Tapi sebab dia tasawuf kuat, dia nak jaga hati dan perasaan orang, maka dia buat-buat tak dengar. Dia pun kata, apa kuat sikit, aku tak dengar. Soalan tu Hatim tanya. Padahal dia dengar. Bukan sakat soalan dengan kentut-kentut dia dengar. Tapi dia buat-buat jadi pekak. Tak dengar, kuat sikit. Jadi bila perempuan tu dengar Hatim cakap macam tu, perempuan ni pun sangka, nasib baik dia pekak. Kan? Maknanya dia tak dengar aku kentut tadi. Padahal dengar sangat. Kalau kita, hoi apa ni? Kan? Dia berlakon pekak. Dan berlakon pekak tu bukan hari tu je, sampai perempuan tu mati. Sampai perempuan tu dah tak ada, barulah dia kembali normal, barulah dia buat macam biasa balik. Tapi sepanjang perempuan tu masih hidup, sepanjang itulah dia berlakon, dia pekak. Maka lekat nama dia Hatim Al-Asam. Tu hebat seorang ulama. Sebab nak jaga hati perasaan orang sampai bertahun-tahun, berlakon buat pekak. Bukan tak ada kena-mengena lah dengan sifat ni. Tapi nak cerita asam tu, pekak tu. Jadi lawan bagi sifat samak ni as-samamu. Asam maknanya pekak, artinya tuli, pekak, iaitu mustahil Tuhan pekak. Kenapa mustahil Tuhan pekak? Sebab pekak ni cacat, kekurangan. Jadi akan Tuhan cacat. Tuhan, kalau Tuhan cacat, macam mana Tuhan nak jadikan alam yang sempurna? Dia pun cacat. Jadi mustahil, akal tak boleh terima. Firman Allah Ta'ala, dalilnya, poin perkara yang kelima, dalil, iaitu innallaha sami'un alim. Kalau nak baca Quran, biar baca dengan betul-betul dia punya tajwid dia. Yang panjang-panjang, pendek-pendek. Sebab apa? Panjang tu maknanya lain dengan makna yang pendek. Contoh, innallaha sami'un alim ni, kalau dibaca dengan pendek, sami' aja, itu maknanya dengar. Tapi bila ada harakat, ada ya mati kat situ, mak asli situ, dia jadi innallaha sami'un alim. Dia ada panjang mi tu, itu maknanya maha mendengar. Sami' maha mendengar. Tapi kalau sami' mendengar saja. Sebab tu baca kena betul. Barulah maknanya tu betul. Sesungguhnya Allah maha mendengar, artinya bahawasanya Allah Ta'ala yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Jadi maha ni bukan dalam bahasa Arab. Maha ni dalam bahasa Melayu Sanskrit lama, bahasa kita. Jadi ulama meletakkan perkataan maha tu dengan maknanya yang tersangat. Jadi sebab itulah datang perkataan maha mendengar, maha besar, maha kuat. Tapi kalau dalam Arab pergi cari maha, mana ada? Kan? Tak ada. Jadi itu sebenarnya. Kemudian selesai sifat samak.
Mudah-mudah je ni. Yang kedua belahnya pula. Terus laju-laju. Sifat basar. Perkara pertama namanya basar, basara. Basrun pun boleh, basar pun boleh. Okey, seterusnya. Yang kedua, perkara yang kedua ertinya. Terjemah bahasa. Iaitu melihat. Melihat Allah Ta'ala. Bukan kita melihat Allah, maknanya Allah yang maha melihat. Allah itulah yang melihat. Kemudian yang perkara ketiga, maknanya. Tapi sini dia susun lawan dulu. Wallahu a'lam. Kenapa Syekh susun lawan dulu? Ya, tapi patut makna dululah kan, kalau kita nak susun ikut macam yang kita belajar tu. Jadi bermula maknanya nya basar, melihat itu, iaitu satu sifat sama macam sebelum ni, yang maujud, yang berdiri ia dengan zat, yang mewajib bagi zat akan kaunuhu basiran. Ana tak ulang dah, laju je. Yang ta'aluk ia dengan melihat sekalian yang maujud. Okey, baik. Sifat basar melihat sekalian yang maujud. Apa maksud maujud? Yang ada tu. Maujud tu yang maknanya yang wujud. Jadi yang ada. Ada, betul-betul ada. Jadi Allah melihat yang ada. Ini iaitu tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Sama macam sama tadi. Jadi benda yang ada itu benda yang wajib ada yang Allah buat. Ataupun yang harus bagi Allah nak buat ke tak nak. Jadi itu. Tapi tak masuk di sini yang mustahil. Sebab mustahil Allah tak buat. Jadi takkan Allah tak buat tapi Allah nampak dia. Mana boleh? Benda tu tak ada tapi Allah boleh melihat. Boleh. Adapun kita ni benda yang kita tak nampak tak boleh dihukumkan tak ada. Sebab ada tetapi di alam yang lain. Adapun Allah nampak semua alam lain, Allah nampak sebab benda tu ada. Kita nampak bukan kita ni bukan nampak benda yang ada. Kita nampak benda yang diizin nampak. Yang diizin nampak je kita nampak. Walaupun benda tu kita tak nampak tetapi hakikat ada. Tak payah jauh lah roh kita sendiri pun. Roh kita ada tapi kita sendiri tak nampak roh kita. Ke ada siapa nampak roh sini? Nampak tak lama tu. Dia nak masuk alam roh tu. Alam arwah. Kan? Jadi itu dia. Dan laju je dalilnya firman Allah Ta'ala, innahu bi ibadihi khabirun basirun. Inna sesungguhnya, hu dome dia, sesungguhnya dia ni siapa? Dia Allah. Bi ibadihi, bi dengan ibadi, ibadi akan hamba-hambanya. Hi-nya dengan hamba-hambanya, khabirun basirun. Khabir tu maknanya yang amat mengetahui. Basir yang amat melihat. Okey, baik. Kedua-dua sifat ni tadi yang kita baru belajar saat ni, sama dengan basar ni, ta'aluk ialah inkisyaf. Dia sama dengan ilmu yang sebelum ni kita belajar. Tiga sifat ni sama ta'aluk dia. Nama ta'aluk dia tu sama. Inkisyaf. Alif nun ka shin fa. Iaitu sifat ilmu pun inkisyaf, sifat sama pun inkisyaf, sifat basar pun inkisyaf. Apa makna inkisyaf? Bak kata Tok Guru, terang, jelas dan nyata. Terang, jelas dan nyata. Maksud terang ni tak samar-samar. Nampak betul. Jelas tu betul-betul jelas. Tak ada apa orang cakap rabun-rabun, tak ada. Nyata tu betul-betul jelas. Maknanya nampak semua. Maknanya contoh tiga-tiga sifat, ilmu, sama dengan basar. Ilmu Allah inkisyaf, maknanya semua Allah tahu. Lagi sama Allah inkisyaf, mendengar, Allah dengar semua. Basar Allah inkisyaf, maknanya Allah melihat semua. Jadi semua inkisyaf yang dimaksudkan inkisyaf tu, terang, jelas dan nyata tu tidak boleh dindingi. Tidak ada yang menghalang, tidak ada yang mendinding, tidak ada sebarang sekatan. Segala-galanya Allah tahu. Segala-galanya Allah melihat. Segala-galanya Allah mendengar. Tu maksudnya. Segala-galanya tu merangkumi apa Ustaz? Merangkumi segala-galanya. Semua sekali. Tak kira apa pun. Tu maksud dia. Tapi segala-galanya semua sekali tu tertakluk pada wajibat dan jaizat. Wajib dan harus sahaja. Mustahil tak masuk. Kenapa mustahil tak masuk? Yang tadi kita dah hurai dah. Jelas. Okey.
Selesai. Kemudian yang ke-13-nya kalam. Nah, nama kalam, kaf lam alif mim, kalamun, kalam. Yang kedua, erti, terjemah bahasa kalam itu maknanya berkata-kata Allah Ta'ala. Okey, berkata-kata Allah Ta'ala. Pegang tu dulu. Maknanya Allah berkata-kata. Kemudian yang tiga, maknanya. Bermula maknanya, sifat basar tadi, lawan dia tadi al-umyu ya. Kita skip tadi. Artinya buta iaitu mustahil. Okey, baik. Balik ke kalam. Bermula maknanya nya kalam yang berkata-kata Allah Ta'ala itu, iaitu satu sifat yang mawjud, yang berdiri dengan zat, yang wajib bagi zat akan kaunuhu mutakaliman, yang ta'aluk ia dengan barang yang ta'aluk dengan dia oleh ilmu. Okey. Yang ta'aluk ia itu ia sifat kalam ini dengan dia oleh ilmu. Jadi dia kata sifat kalam takluknya sama dengan takluk ilmu. Bukan pada namanya, tapi pada tempat kena. Jadi kalam bukan inkishaf juga, tapi tempat kena tu sama dengan ilmu. Sebab ilmu tempat kenanya wajib, mustahil, harus. Allah tahu yang wajib, Allah tahu yang mustahil, Allah tahu yang harus. Cek balik sifat ilmu kita belajar sebelum ni. Jadi yang dimaksudkan murad pada kitab ni, Tuan Syekh Hussein nak maklumkan pada kita sifat kalam itu tempat takluk dia, tempat kena dia tu sama dengan tempat ilmu. Maknanya wajib, mustahil, harus. Tu maksud dia. Maknanya Allah berkata-kata yang wajib, Allah berkata-kata yang mustahil, Allah berkata-kata yang harus. Kata-kata macam mana? Apa yang wajib bagi Allah, Allah cakap. Apa yang Allah kena cakap, Allah cakap. Maksudnya itu wajib. Yang wajib bagi Allah kena berkata, Allah berkata. Dan apa yang mustahil, Allah berkata, Allah mustahil, Allah akan kata mustahil. Apa yang mustahil pada Allah, Allah akan kata mustahil padanya. Itu maksud dia. Dan apa yang harus bagi Allah, Allah kata yang harus baginya. Faham tak maksud dia? Jadi Allah berkata yang wajib, Allah berkata yang mustahil, Allah berkata yang harus. Itu. Beza dengan sifat samak basar sebelum ni. Samak basar kita belajar tu wajib dan harus saja. Tapi kalam tiga, wajib, mustahil, harus. Okey. Sekalian, iaitu sekalian yang wajib dan yang mustahil dan yang harus akan sebagai takluk dilalah, tapi namanya tak sama dengan ilmu. Ilmu takluknya inkishaf. Kalam walaupun tempat takluknya sama, iaitu wajib, mustahil, harus, tetapi nama takluknya bukan inkishaf. Nama takluknya dilalah. Okey, apa makna dilalah? Makna dilalah menunjukkan. Asal daripada perkataan dalala ataupun dalil. Dalil ni maknanya tunjuk. Dilalah menunjukkan. Jadi sifat kalam Allah itu menunjukkan. Maka bertepatan dengan matan Ummul Barahin. Dalam matan Ummul Barahin sebut kalam Allah itu laisa biharfin wala sautin. Tak disebut dalam Hidayatus Subyan, tapi sebut dalam kitab matan Ummul Barahin. Kalam Allah itu laisa biharfin. Laisa ni maksudnya tidak akan. Dia nafi istiqbal. Maknanya nafi ni sekarang ni sampai bila-bila. Maknanya takkan perkataan Allah itu, kata-kata Allah itu, kalam Allah itu biharfin, dengan huruf. Perkataan Allah itu tidak dengan huruf. Wala sautin, dan tidak saut. Saut tu maknanya bunyi. Maknanya perkataan Allah tidak berhuruf dan tidak berbunyi. Okey, baik. Apa makna berhuruf? Berhuruf itu berabjad. Maknanya ada alif batalnya itu. Atau ada ABC-nya. Jadi tidak. Perkataan Allah tidak begitu. Kenapa kata tidak begitu? Kerana berhuruf itu perkataan makhluk. Kita cakap ni ada abjadnya, ada ABC-nya, ada alif batalnya. Tak payah kata manusia, binatang pun. Contoh burung, dia berkicau. Cuit, 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 C-U-I-T, C-U-I-T, kan? Ada huruf juga. Walaupun dia tak ngaji huruf, kan? Tapi maknanya setiap bunyi itu, setiap perkataan yang disebut itu berhuruf.
makhluk ni. Tuhan tak. Kalau kita kata sama, habis rosak. Maknanya Allah sama dengan makhluk lah. Tak. Jadi ulama menafikan bahawa perkataan Allah itu berhuruf. Itu yang pertama. Wala sautin, tidak berbunyi. Apa makna bunyi? Makna bunyi mengeluarkan suara. Itu makna bunyi. Nah, jadi makhluk itu perkataannya mengeluarkan suara, melainkan si bisu lah. Kan? Tapi yang lain semua ada suara. Tapi bisu-bisu pun kadang ada tak? Dia ada tak bunyi tu? Maknanya ada bunyi juga. Kalau tak bunyi kat mulut pun, bisu bunyi tak? Bila? Kentut. Betul tak? Takkan orang bisu kentut sejak? Bunyi ni kat tung bunyi. Maknanya ada bunyi. Makhluk ni ada bunyi. Ada pun Allah tak begitu. Sebab menafikan mukhalafah Allah dengan makhluk. Jadi makhluk berbunyi, Allah tidak berbunyi begitu. Tu. Jadi laisa biharfin wala sautin. Cumanya bila disabitkan begitu, ditetapkan begitu, dia timbul macam perlanggaran dengan Quran. Sebab Quran disebut sebagai kalamullah, kan? Maknanya kalamullah, perkataan Allah. Tapi persoalan yang timbul bila ulama kata laisa biharfin wala sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara, sedangkan bila dilihat pada Quran itu ada huruf. Alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fi, ada hurufnya, zal lam kaf, semua ada huruf ni. Kemudian suara pun ada suara. Bila kita membaca ayat tu mengeluarkan suara. Jadi macam mana nak kaitkan dengan apa yang telah ditetapkan oleh ulama ni? Adakah perkataan ulama ini salah? Jadi maknanya Imam Sanusi salah lah, sebab dia kata tak ada huruf dan tak ada suara, sedangkan Quran ada huruf ada suara. Okey, kalau kita menerima bahawa kalam Allah itu ada huruf dan ada suara, kita yang jadi salah. Sebab apa? Sebab bila kita kata perkataan Allah pun ada huruf dan ada suara, kita telah menyamakan kata-kata Allah dengan kata-kata makhluk. Bila kita menyamakan kata-kata Allah dengan kata-kata makhluk, maka terbatal sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Bila mukhalafah terbatal, maka terbatal segala sifat 20. Bila terbatal segala sifat 20, maka Allah bukan Tuhan. Kalau begitu, sebab Allah menjadi lemah, menjadi seperti makhluk, kerana kalamnya macam makhluk. Maka mustahil, akal tak boleh terima. Jadi tepat dah Imam Sanusi kata tak ada huruf dan tak ada suara. Tapi macam mana kita nak kaitkan Quran yang ada huruf dan ada suara dengan ketepatan keyakinan akidah kita kalam Allah tak ada huruf tak ada suara? Nampak macam pelanggaran. Maka ulama yang menjawabnya, ulama yang lebih mahir, maka ulama kata, maka di situlah kalam Allah ini berpecah kepada dua. Kalau kita mengaji lebih dalam lagi, dia ada pecahan lagi. Tapi setakat basic kita belajar, kalam Allah tu terpecah pada dua. Jadi maka ulama menamakan di sana ada kalam lafzi dan ada kalam nafsi. Okey, kalam lafzi artinya kalam yang berlafaz, kalam nafsi itu dirilah, maknanya kalam diri Allah. Maka kalam nafsi itulah kalam yang dimaksudkan oleh Imam Sanusi, laisa biharfin wala sautin. Maknanya kalam yang ada pada diri Allah itu pada hakikatnya lah kalam yang tidak ada huruf dan tidak ada suara. Macam mana? Wallahu a'lam. Tunggu kita kalau diizin dapat bertemu Allah. Tengok macam mana Allah cakap dengan kita tanpa huruf dan tanpa suara. Kan? Itu dipanggil kalam nafsi. Adapun Quran yang kita baca di dunia ni, itu dipanggil kalam lafzi. Itu dipanggil kalam lafzi. Maka ulama kata kalam nafsi itulah tempatnya itu di Lauh Mahfuz, yang pada asalnya daripada Allah Ta'ala. Kemudiannya Allah sendiri yang menterjemahkan kalam nafsi itu kepada kalam lafzi. Kerana kalau kalam nafsi itu bersifat qadim, maka manakan mungkin, mustahil makhluk yang bersifat hawadis ni, bersifat hadis ni untuk memahami qadim. Macam mana kita nak faham kata-kata Allah yang tanpa huruf dan tanpa suara? Maka Allah terjemahkan kata-kata Allah yang tanpa huruf dan tanpa suara kepada perkataan seperti makhluk yang ada huruf dan ada suara.
Mudah fahamnya beginilah. Bahasa kucing lain, bahasa manusia lain. Kucing nyau-nyau, kita cakap ginilah. Jadi manakah mungkin kalau kita nak cakap dengan kucing, nak dengan bahasa kita, maka kucing tak akan faham. Jadi sama ada kucing belajar cakap kita atau kita belajar cakap kucing, barulah interaksi kita dengan kucing boleh faham. Kita pun belajar bahasa kucing. Iau. Nampak? Kita pun cakap dengan dia. Kucing pun iau. Dia faham? Maksudnya situ. Jadi bahasa makhluk ni dengan huruf, dengan suara. Manakah mungkin boleh faham kalam yang tanpa huruf dan suara? Jadi Allah terjemah kalam yang tanpa huruf dan suara kepada kalam yang berhuruf dan bersuara untuk memudah fahamkan kita supaya kita boleh memahami kalam Allah. Maka terbitlah Quran itu yang ada huruf dan ada suara. Itu. Kemudian bila dah diterjemahkan, Allah turunkan Quran itu daripada langit yang ketujuh di Baitul Ma'mur turun ke Baitul Izzah. Turun itulah dipanggil nuzul Quran. 17 Ramadan, setengah riwayat kata 27, setengah riwayat kata 23. Wallahu alam, cuma yang masyhurnya kata 17 Ramadan. Sebab tu dipanggil nuzul, nazala, turun. Turunnya daripada langit 7 ke langit pertama. Langit pertama namanya Baitul Izzah. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk ambil wahyu daripada isi Quran yang lengkap 30 juzuk di langit pertama tu untuk dibagi kepada Rasulullah secara berperingkat selama 23 tahun. Maka perintah turun wahyu itulah daripada langit pertama ke langit ke bumi, dan itu daripada Baitul Izzah ke Baitullah di bumi Allah. Itu peringkat-peringkat dia. Itulah yang kait dengan sifat kalam ni. Tetapi perbicaraan ini kata pesanan Tok Guru Siddiq Nur lah. Setiap kali kalau Tok Guru syarah bab kalam ni, Tok Guru pesan ni. Tok Guru kata apa yang kita bicarakan tentang sifat kalam ni, pembahagian kalam lafzi, kalam nafzi ni hanya dibicarakan dalam majlis ilmu sahaja. Kita dalam majlis pengajian gini kita cakap. Tapi sembang kat luar tak boleh. Sembang kedai kopi tak boleh. Kerana apa? Bukanlah ilmu rahsia ke apa dah. Tapi kerana tak nak mengundang fitnah. Kerana di luar sana bercampur. Ada orang yang ada mengaji ilmu, ada orang yang tak mengaji. Jadi kalau orang tak mengaji dengar ni, dia akan jadi pening ataupun menyebabkan kekeliruan atau boleh mengundang fitnah, atau mungkin dia akan tuduh kita ni sesat sebab dia tak mengaji. Lepas tu kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ke Imam Ghazali, tak ingat. Dia kata aku berdebat dengan orang, aku boleh menang dengan orang cerdik, tetapi kalau berdebat dengan orang bodoh aku pasti kalah. Kerana apa? Orang bodoh ni dia tak faham landasan ilmu. Kita berdebat dengan dia, dia nak tegakkan juga benang yang basah. Jadi tak payah layan orang yang bodoh. Begitu juga. Jadi kalau kita sembang bab-bab ni di luar, di kedai kopi dan sebagainya, di sana mungkin ada orang yang jenis bukan mengaji, jadi dia tak akan faham. Nak faham kena duduk jalan pengajian. Kena belajar dulu. Belajar faham, ikut kitabnya, barulah nampak. Jadi ini adalah perbicaraan untuk majlis ilmu. Jadi betul lah bila disebut ta'alluq sifat kalam ni dilalah, menunjukkan kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Sanusi, iaitu tanpa huruf dan tanpa suara. Betul juga. Sebab kita kaitkan pula dengan kitab Minhajul Abidin, bicara tentang khatir yang Tok Guru baca sebelum ni. Sebelum kita dihentikan kuliah masa PKP ni, Tok Guru ada bicara tentang khatir. Tok Guru kata khatratun samawiyah, khatir bangsa langit. Khatir bangsa langit tu maknanya lintasan hati yang Allah tegur kita. Allah tegur kita. Bila Allah tegur kita, artinya Allah sedang berkata-kata dengan kita. Sebab tu tegurannya drastik. Tiba-tiba dia berubah. Allah cakap dengan kita tu. Tapi Allah berkata dengan kita tu adakah dengan huruf, dengan suara? Kita dengar keluar kod langit. Oi Syami. Ada? Tak. Tapi Allah sentuh hati kita tanpa dengan huruf, tanpa dengan suara, tapi dilalah. Apa dilalah? Menunjukkan. Kadang-kadang Allah tunjukkan
apa benda yang baik untuk kita buat. Tiba-tiba kita pun semangat nak buat benda baik tu. Itu kadang-kadang tu adalah khatir daripada Allah. Maknanya Allah sedang berkata-kata dengan kita. Jadi beruntung dan seronoklah siapa yang Allah berkata-kata dengan dia. Balaslah perkataan Allah tu. Allah cakap, Allah tunjukkan dilalah yang baik kepada kita, kan? Sebab tu kadang-kadang kalau nampak perkara yang baik, jangan tolak. Itu boleh jadi khatir daripada Allah ataupun khatir daripada malaikat, kan? Maknanya Allah bercakap dengan kita ataupun malaikat bercakap dengan kita. Cuma beza nak tahu ini khatir Allah ke khatir malaikat. Kalau khatir Allah, dia sentap, dia terus berubah serta merta. Dia cepat, tindakan dia tu cepat. Tapi kalau khatir malaikat ni, dia lambat sikit. Sebab dia nak bersaing dengan iblis. Contoh khatir malaikat nak semayang subuh. Malaikat bisik ke telinga, bangunlah mat, bangunlah. Dia pun selit mata, jap buka, jap tutup, jap buka, jap tutup, kan? Dah kali dia pun bangun enggak bangun, tapi bangun tak habis, duduk selimut ada lagi. No. Malaikat kata, bangunlah, buang selimut tu. Syaitan pula cucuk. Syaitan kata, apalah, baru azan, belum kamat. Dia pun kata, you do God tan. Dia panggil tan kawan dia. Nampak? Duduk kejap. Tapi malaikat tak putus asa. Yang kata, bangun, rugilah tak dapat takbir bersama imam, fadilat besar, kan? Syaitan cuk gak. Syaitan kata, malam semalam hang ulang kan ayat Quran detik, kan? Tidur lewat kan malam semalam. Tak apa, bukan selalu tak takbir sama imam, kali ni je. Ya, tu. Nampak? Ikut cakap syaitan ni. Lama malaikat kata, bangun dah. Dah kali syaitan kata, apa, ini pagi Jumaat tu imam baca surah sajadah, sujud sajadah belum lagi. Ada lah kali sampai tu imam bagi salam dah. Barulah kelang kabut nak bangun. Tapi mujur kat bangun, kan? Ini sampai ke orang panggil subuh gajah. Tapi ada satu orang ustaz tu, tak ingat, lupa nama ustaz tu apa. Ustaz Usam. Dia kata ada pula panggil subuh gajah. Sebab dia kata dia buat kajian, gajah bangun awal. Nampak? Dia kata yang bangun lambat ni babi. Jadi patut kalau orang bangun lambat tu bukan subuh gajah, subuh babi, dia kata. Nampak? Tu dia. Ustaz Usam memang dia. Ada aja dia. Kan? Tapi betul tak? Jadi janganlah macam tu, kan? Dia accident tu tak apa accident. Sebab tu dipanggil accident. Accident ni bukan selalu, bukan setiap kali keluar rumah langgar lori. Accident ni maknanya sekali-sekala. 14 tahun bawa elok, sekali terkena kelebuk jatuh motor. Tu panggil accident. Sama tak? Kita kalau accident tak apa, kan? 14 tahun selalu bangkit mayang subuh. Sekali tu tersilap, entah macam mana dah, terlewat bangun. Lewat tak lewat manalah, 12.30 bangun. Nampak? Tapi sekali tu je. Itu tak apa lagi. Bukan tak apa tu kita reda dah. Tapi tak apa tu maksudnya, yelah mungkin dia ada tersilap dan sebagainya ke apa, ataupun terlampau letih sangat, boleh tahan. Ini bukan sekali-sekala, bukan accident dah. Tapi dalam jadual tu. Rutin. Tiap-tiap pagi memang qada saja. Tiap-tiap pagi memang lewat saja. Tu tak kena tu. Cek balik apa silap kita, kan? Perbetulkan balik tang mana alam ke apa ke, tak kena ke, kan? Sehingga kan pendapat ulama, kalau teruk sangat memang tak boleh, jangan tidur terus. Sebab apa? Sebab tidur kan wajib. Yang wajib sembahyang subuh. Tapi kalau menyebabkan kamu memang tiap-tiap pagi tak boleh nak sembahyang subuh, tak payah tidur. Ataupun lepas isyak tidur awal, lepas tu bangun terus. Bangun pukul 12 tu tak payah tidur dah. Tunggu bila nak subuh ni. Dah? Tak apa suruh teruk sangat. Kena ubahlah, kan? Jangan sampai hari-hari nak kena qada je sekali-sekala tu. Tak apalah accident. Orang kalau accident tiap-tiap hari, Allah tak ada tulang dah lah, patah habis tangan-tangan kaki, kan? Macam tu juga ada. Macam mana ibadat kita kalau hari-hari accident saja? Sekali-sekala tu boleh tahan kira. Kan? Tu dia. Mana tadi?
Atas ni. Jadi itulah dia. Maknanya dilalah tu menunjukkan. Lawannya al-bukmu. Al-bukmu artinya kelu, bisu. Mustahil. Tuhan bisu, bisu tu cacat. Artinya kelu, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Ana dapat daripada Ustaz Syarhan. Ustaz Syarhan kata, kalau ada orang pengsan ataupun tak sedar ke diri, macam mana nak bangkitkan dia? Ambil air, baca selawat apa, baca Fatihah, baca selawat apa semua. Kemudian sambil sapukan muka air ke muka dia, bisikkan di telinga kanannya ayat ni. Wa kallamallahu Musa taklima. Kerana ayat ni lah mengejutkan Nabi Musa. Sebab bila sampai di Bukit Tursina tu, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Nabi Musa jadi pengsan kerana terlampau takjub dengan perkataan Allah, dengan kalam Allah. Satu kalam yang tak pernah didengar. Macam mana? Wallahu a'lam. Kalam itulah kalam nafsi tu, tanpa huruf dan tanpa suara tu. Jadi terlampau takjub, terkejut, pengsan Nabi Musa. Kemudian Allah kejutkan Nabi Musa dengan wa kallamallahu Musa taklima. Barulah Nabi Musa bangun. Artinya telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan beberapa perkataan. Jadi daripada ibrah daripada kisah itulah, maka kata Ustaz Syarhan, kita ambil kelebihan ayat ini untuk mengubat orang yang jatuh pengsan dan sebagainya, ataupun yang tak sedar diri dan sebagainya. Tapi yang pengsan lah, bukan yang tidur. Kawan dia tidur, wa kallamallahu Musa. Kalau yang tidur payah bangun, bukan ayat tu mujarab. Yasin. Panggil ramai-ramai duduk sebelah baca Yasin. Kelang kabut dia bangun. Lepas tu bila dia bangun, buat tak nampak. Dia pun kena, ya aku mati ke? Woi. Baru pandang muka dia. Ada. Okey, baik. Jadi telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan beberapa perkataan. Selesai. Baik. Jadi inilah habis 13 sifat dan habis juga sifat ma'ani. Jadi 13 sifat ni qaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari memadai orang kalau ada juga pendapat kata kalau tak nak mengaji sampai 20 sifat, memadai juga sampai 13. Tapi yang masyhurnya ramai ulama kata khatamkan sampai 20. Tapi sampai 13 pun sekurang-kurang sudah tercapai mengikut qaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sampai ke sifat kalam ni. Jadi tiga-tiga sifat ni, sama basar kalam ni, dia nak mengesahkan bahawa Allah itu sempurna, tidak cacat. Kerana ketiga-tiga sifat ni menunjukkan Allah itu sempurna elok. Maknanya boleh melihat, boleh mendengar, boleh berkata-kata. Kerana kalau terbatal salah satu daripada tiga sifat ni, maka Allah tu jadi cacat. Kalau Allah cacat, maka bukan Tuhan lah, tak layak jadi Tuhan. Jadi mustahil, akal tak boleh terima. Maka tak boleh tolak tiga sifat ni. Siapa tolak, kufur, jadi kafir akan dia. Kerana mencacatkan Allah. Maka tiga sifat ni kita pegang kemas. Jadi selesai untuk perbicaraan pada kuliah kita pada pagi ini. Kemudian kita akan sambung nanti malam sifat-sifat kaunuhu pula. Sifat-sifat kaunuhu. Ada soalan? Soalan di lisan sini ada? Pada pelajar sini ada soalan sepanjang 13 sifat ni? Ya. Takluk tu maksud dia apa? Okey, takluk dari segi takrifan kitab menuntut lebih sifat daripada zat. Itu takrifan dari segi kitab, menuntut lebih sifat daripada zat. Kalau nak hurai kat takrifan kitab ni boleh juga menuntut lebih sifat, maknanya dia bukan hanya sifat saja tapi lebih daripada sifat tu lagi. Kelebihan dia. Contohlah kita ambil sifat kudrat. Allah kudrat tu maksudnya Allah berkuasa. Jadi ta'alluq tu menuntut lebih sifat daripada zat. Okey, apa ta'alluq sifat kudrat? Kita dah belajar dah. Ta'alluq sifat kudrat. Apa dia? Taksir. Okey, taksir tu memberi bekas. Jadi taksir tu dia menuntut lebih sifat. Kalau sifat kudrat aja, Allah tu berkuasa saja. Tapi takluk tu bukan setakat Allah berkuasa, lebih daripada tu lagi. Maknanya lebih macam mana? Kuasa Allah sampai boleh memberi bekas. Itu. Kita makhluk, kita bolehlah kata kita ada kuasa, tapi kuasa kita tak power. Tak power macam mana? Sebab tak boleh memberi bekas. Kuasa Allah boleh memberi bekas. Itu maksud dia.
Ibaratnya lah, nak bagi mudah faham, contohnya handphone kita. Handphone betul dengan handphone dummy. Tahu handphone dummy? Tak tahu handphone dummy. Handphone dummy tu handphone yang kat kedai tu, yang letak dekat bawah kaca tu, handphone tipu. Handphone tiruan. Dia nak buat display je, nak tunjuk kat orang je handphone tu macam mana dia. Tapi dalam tu kosong. Tu panggil handphone dummy. Kan? Tapi dari segi luar nampak sama, button sama, dia semua tu sama, tapi dia hanya untuk display. Dia tak ada apa-apa. Kan? Tekan pun tak ada apa-apa. Kan? Jadi itu kita macam tu. Handphone yang betul-betul handphone tu Allah. Contohlah ni kiyah lah, bukan Allah tu handphone. Tak kiyahnya. Dan handphone dummy kita. Jadi maknanya yang handphone tu, handphone yang betul bukan setakat dia handphone, malah dia boleh call, dia boleh mesej, dia boleh apa. Handphone dummy, dia handphone tapi dummy. Tak ada apa-apa. Call tak boleh, mesej tak boleh. Macam tu kita. Allah mendengar, kita pun mendengar agak, dua-dua mendengar. Tapi mendengar Allah segala-galanya. Tak ada batas, tak ada yang boleh halang, tak ada yang mendindingi. Itu ta'aluk dia tu melebih-lebih. Ta'aluk inkishaf melebih-lebih. Adapun kita mendengar tu betul mendengar, tapi mendengar kita terhad. Tak boleh kuat sangat, tak boleh perlahan sangat, dan mendengar pula atas izin saja. Kalau Allah tak izin, tak dengar terus walaupun ada telinga. Kan? Macam orang pekak. Ada telinga tapi tak mendengar. Kenapa? Allah tak izin dengar. Dengar ni bukan sebab wire tak cukup ke dalam ni apa, tak, sebab Allah tak izin. Kalau Allah izin dengar lah, Allah tak izin tak dengar. Walaupun kita memang mendengar. Contoh macam pagi kuliah ni, kita dengar, ada telinga, dan kita bukan pekak, kita dengar. Tapi kalau Allah izin, masuk dalam kepala dengar tu. Kalau Allah tak izin, walaupun dengar tapi tak masuk. Dia bela gitu. Faham tak? Tapi kata dengar. Macam kita sembang dengan kawan, sembang rancak last kali kita tanya dia, apa pendapat hang? Apa dia? Ni aku cakap dari tadi punya penat 3 jam. Hang tanya apa dia? Ada kan kawan kita jenis tu. Lagi jenis kahwin, kawan yang dah nak kahwin. Janganlah sembang dengan dia, memang tak dengar. Nampak? Dia dengar awek dia je tu, nak kahwin tu. Senyum seorang-seorang macam orang gila. Jadi maksudnya begitu. Itu inkishaf. Itu inkishaf, itu ta'aluk. Dan lagi, fungsi ta'aluk membezakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Walaupun nampak macam sama sifat ma'ani ni kan, sama, basar, kalam, Allah mendengar melihat, kita pun mendengar melihat. Tetapi apa bezanya? Bezanya takluk. Mendengar melihat Allah itu inkishaf, mendengar makhluk kita tak inkishaf. Macam iradat lah, kita bicara Allah berkehendak, makhluk pun ada kehendak agak, kita nak tu, nak ni. Tapi nak kita tu tidak taksis. Allah nak taksis. Taksis Allah menentukan. Apa yang Allah nak, Allah tentukan. Kita nak je tapi tak boleh tentu. Semua pelajar yang belajar mesti dalam hati dia nak pandai, nak alim, nak faham. Tapi boleh ke dia tentu faham? Aku belajar ni confirm faham. Belum, mana ada confirm. Yang tentu Allah. Macam soalan semalam ke apa, kan? Dia kata dia boleh terima segala bebanan kerja dakwah dan dia tak takut pada maksiat kerana dia boleh hindar maksiat. Itu kehendak dia. Kehendak dia nak hindar maksiat. Tapi adakah dia boleh jamin, dia tentu dia tak boleh, dia takkan terikut maksiat? Allah yang tentu. Jangan sombong. Sebab tu cakap gini, cakap sombong. Jangan cakap gitu. Sebab tu Allah suruh kita berta'awuz, beristiazah kepada dia, minta perlindungan daripada Allah. Sedang Nabi minta perlindungan Allah, tiba-tiba kita bongkak cakap kita tak takut pada maksiat, kita boleh elak maksiat. Jangan sombong. Nabi apa tu yang kacak tu, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta perlindungan pada Allah daripada godaan-godaan Zulaikha kan. Ini kan pula kita. Jangan sembang kencang kan. Lagi Allah uji sungguh, lingkup habis jadi. Lepas tu jangan cakap besar. Jadi dia begitu. Jadi boleh menjawab soalan. Jadi itulah makna ta'aluk. Ana pada peringkat awal dulu pun pening ta'aluk ni, tapi lama-lama tu baru dia nampak. Memang belajar ambil masa. Belajar tu ambil masa.
Kejahatan tu memang sekejap kan, cepat nak buat benda jahat, tapi nak buat benda baik ni dia lama. Seperti kata orang tua-tua lah, nak menumpulkan parang mudah, nak pergi letak atas batu, ketuk ni lagi, parang yang tajam akan jadi tumpul. Tapi nak tajamkan dia mudah? Tak, nak kena asah berhari-hari baru betul-betul tajam. Begitu juga akal kita dari segi ilmu ni, nak membantutkannya mudah, nak membodohkannya mudah. Makan semut banyak-banyak. Nak membebalkan tu mudah. Tak payah masuk kuliah, tak payah mengaji, tak payah apa. Memang jadi tak reti. Tapi nak faham tu bukan mudah. Walaupun dah masuk kuliah pun belum tentu lagi boleh faham. Kena terus lagi usaha, ikhtiar. Jangan putus asa. Kalau tak faham hari ni, jangan sangka hari ni penghabisan segala-galanya. Sebab belum kiamat. Esok insya-Allah ada hari lagi, terus lagi mengaji lagi. Walaupun berpuluhan tahun sekalipun. Dan mengaji kita matlamat bukanlah nak alim sebenarnya. Alim tu bonus, hadiah saja. Allah bagi, tak bagi sudah. Tapi matlamatnya mengaji ini mencari redha Allah, tu je. Kerana nak Allah kasih. Kerana Allah kasih orang yang ada ilmu. Allah kasih orang yang mengaji, menuntut ilmu. Kalau tak adalah hadis Nabi kata malaikat kembangkan sayap pada penuntut ilmu, kan? Jadi maknanya kita nak kasih Allah saja. Dan kalau kita mengaji tak faham pun tapi Allah kasih, dah tercapai dah matlamat tu. Tak apa dah, yang penting mengaji. Walaupun tak alim. Alim tu bonus sahaja. Okey? Ada lagi soalan? Syed? Ada? Lain tak ada. Nak habis awal lah tu, nak tidur. Jadi sekadar tu dulu. Kemudian pelajar tafiz kita ada sikit lagi, projek kita sikit lagi. Ada berapa tiang ni? Tapi macam banyak tak apa, macam banyak pun kita kata sikit. Kalau cakap banyak nanti kita jadi tak semangat. Dengar sikit, sikit lagi. Jadi sikit lagi. Jadi lepas ni boleh rehat dululah, nak rehat, breakfast dan sebagainya. Lepas tu nanti kita insya-Allah ke kandang lembu dalam pukul 9. Jadi sekadar tu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Sebelum tu pukul apa? 3 petang. Semua sekali ke? Dia jemput semua. Betul? Terkejut dia kan? Jadi kita ada orang jemput makan dekat kat belah Beruas. Ada inilah sahabat kita ni, kabel kuat sana. Jadi dia jemput semualah ahli pondok, ahli tafiz yang ada kan. Yang tak berpuasa lah, kalau yang puasa nak teruskan puasa kan. Jadi kalau siapa berlapan kita boleh pergi. Van ada kan kalau nak bawa. Jadi kita boleh insya-Allah mana yang ada lah. Pukul 3 petang lepas Zuhur lah, lepas kita main Zuhur. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.